Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama kita tak jumpa dengan Pak Chu. Jadi di kesempatan inilah yang Pak Chu ingin mengucapkan selamat Hari Raya, salam Idul Fitri kepada semua yang mengikuti channel Pak Chu. Jadi mudah-mudahan Idul Fitri pada tahun ini adalah Idul Fitri yang terbaik selepas daripada kita terpaksa menyambut Idul Fitri dalam suasana Covid 2 tahun lepas. Jadi mudah-mudahan ialah rasa-rasanya kegembiraan tu memang jelas terpapar di dalam kepada semua di antara kita lah, terutama sekali yang balik ke kampung dengan suasana jam dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu fenomena kemeriahan di suasana Aidilfitri. Jadi pada kali ini insyaAllah Pak Chu akan menceritakan tentang satu topik yang agak sinonim ataupun satu topik yang agak bersesuaian ataupun perlu untuk seorang engineer, tetapi dengan bantuan seorang geologis, iaitu penyiasatan tapak ataupun dipanggil dia site investigation. Jadi sebenarnya penyiasatan tapak ini adalah satu penyiasatan yang amat diperlukan dalam sesuatu projek, sama ada projek mini atau projek mega sebagainya, sebab untuk memastikan keadaan ataupun karakter atau sifat-sifat apa yang ada di bawah permukaan bumi. Kalau dia ada di atas permukaan bumi, kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh sentuh dan sebagainya, dan kita boleh buat ujian secara terus. Tetapi apa dengan kalau sekiranya ada perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang ada di bawah permukaan bumi, itu memerlukan satu kaedah kita panggil sebagai penyiasatan tapak. Jadi untuk memastikan tapak berkenaan adalah sesuai dengan pembangunan yang bakal diadakan di kawasan berkenaan. Jadi sebenarnya penyiasatan tapak ini adalah satu fenomena yang sama juga dengan kita lah. Kalau sekiranya orang yang nak kahwin sebagai contoh, dia pergilah, kena masuk meminang, kemudian lepas pada tu dia tengoklah kesesuaian yang ada pada tunang dia tu. Kalau sekiranya kedua-duanya bersesuaian, maka kahwinlah. Tapi kalau sekiranya tak bersesuaian, maknanya terpaksalah ditangguhkan perkahwinan mereka untuk memastikan bahawa perkahwinan itu adalah berkekalan sampai ke bila-bila. Jadi sebenarnya penyiasatan tapak pun fenomenanya sebegitu juga. Kita tengok satu kawasan yang luas, kita tak tahu apa yang ada di bahagian bawahnya. Jadi perlu dibuat pensiasatan tapak. Jadi siasat tapak yang paling itu adalah bergantung kepada saiz pembangunan yang bakal diadakan. Kalau sekiranya pembangunan dengan melibatkan satu skyscrapers ataupun kawasan bangunan tinggi dan sebagainya, jadi memerlukan satu penyiasatan tapak yang terperinci. Jadi lain padang, lain belalang dia. Itulah istilah dia. Jadi sebagai seorang geologis ataupun sebagai ahli geologi ini adalah untuk membantu mendapatkan data-data ataupun maklumat yang berkaitan dengan kawasan berkenaan. Dari segi, kalau kita tengok dari segi permukaannya, dari segi morfologinya atau dari segi fisiografinya, dan kemudian yang terutama sebenarnya adalah apa yang ada di bawah permukaan bumi, apakah lapisan yang ada di bawah permukaan bumi itu, dan adakah bahan-bahan berkenaan bersesuaian dengan pembangunan yang bakal diadakan atau diadakan di kawasan berkenaan. Jadi pertama kali untuk menjalankan penyiasatan tapak ini adalah kita perlu mencari maklumat-maklumat yang sebelum ni dah dilakukan di kawasan sekitarnya, atau dengan lain perkataan, kalau sekiranya penyiasatan tapak yang berlaku dah dibuat di kawasan kejiranan, kawasan yang kita nak buat kawasan pembangunan berkenaan, maka data-data berkenaan kita boleh pakai sebagai satu panduan kepada kita untuk memastikan, untuk mendapat menjangka apakah fenomena yang berlaku di kawasan yang kita akan siasat.
Jadi ini kita panggil dia sebagai carian daripada data-data lama, ataupun kita dengan kata lain kita panggil dia sebagai library research, ataupun kita ambil daripada maklumat-maklumat yang lain, kemudian kita kumpulkan, dan daripada situlah maka kita boleh buat satu perancangan untuk menjalankan proper site investigation. Jadi selepas daripada kita dapat maklumat, kita dah dapat idea apa yang ada di permukaan dan apa yang ada di bawah permukaan. Dapat idea, tetapi tak semestinya idea itu betul, kan? Jadi daripada situ adalah merupakan data mentah untuk kita membuat perancangan. Daripada situ maka dibuatlah satu kajian ataupun satu lawatan tapak ke kawasan yang akan dibuat kajian, dan kemudian daripada situlah maka dibuat perancangan. Apakah yang perlu dilaksanakan. Kalau sekiranya kawasan berkenaan adalah tidak melibatkan bangunan tinggi dan sebagainya, tak perlulah kita buat macam drilling yang dalam-dalam. Cuma kita tahu dengan secara hand augering pun dah cukup. Okey. Jadi itulah kaedah-kaedah yang perlu kita tahu. Kita kena tahu jenis pembangunan dan kemudian apakah keperluan tapak yang sewajarnya untuk dibuat pembangunan berkenaan supaya tidak berlaku sebarang kegagalan. Jadi sebagai contoh, kalau kawasan untuk dibuat pembangunan, maka kita perlulah membuat kajian secara terperinci. Jadi kajian ini, site investigation ini adalah melibatkan profil tanah yang ada atau profil tanah yang ada di kawasan berkenaan. Jadi profil ini boleh kita dapati melalui penggerudian. Jadi dia buat penggerudian, dalam pada masa yang sama dia boleh buat testing ataupun ujian tanah itu sendiri. Kita panggil dia sebagai, kita buat SPT ke, Standard Penetration Test ke, dan lain-lain, dan kemudian kita boleh dapat juga sampel untuk dihantar ke makmal untuk mendapat satu data yang lebih komprehensif sifat-sifat ataupun karakter tanah berkenaan. Jadi hasil daripada lubang gerudi yang dibuat di kawasan berkenaan, maka kita boleh buat satu berkorelasi dengan satu tempat dengan satu tempat yang lain, dan daripada situ kita boleh kenal pasti peta di bawah permukaan atau subsurface punya profiling. Kita boleh nampak dengan jelas hasil daripada maklumat daripada lubang gerudi berkenaan. Jadi kita dapat maklumat di bawah permukaan, dan kemudian kita dapat juga maklumat daripada makmal. Maka kombinasi daripada kedua-dua itu akan kita boleh rungkai atau kita boleh letak di dalam satu laporan, kita panggil dia sebagai laporan penyiasatan tapak. Jadi laporan penyiasatan tapak itulah akan memberi akan menjadi satu panduan kepada jurutera awam untuk membuat desain, untuk buat reka bentuk, dan kemudian buat perancangan supaya bangunan ataupun sebagai struktur yang akan dibina itu tidak akan mengalami sebarang kegagalan. Jadi sebagai contohlah, kalau sesuatu kawasan itu mengandungi satu lapisan clay ataupun tanah liat yang tebal. Kebetulan tanah liat itu adalah komposisinya adalah montmorillonite ataupun smectite. Jadi dia boleh compressible punya clay. Jadi itu memerlukan satu pendekatan kejuruteraan yang lebih mantap. Kalau sekiranya tidak dibuat secara terperinci, maka di kontri akan berlaku subsidence dan sebagainya di kawasan berkenaan. Jadi sebab itulah penyiasatan tapak itu adalah agak perlu dalam menentukan profiling
berkenaan. Tetapi di samping kita menjalankan secara fizikal dengan penggurudian dan juga auguring dan sebagainya, tetapi ada satu lagi kaedah yang juga diperlukan untuk penambahbaikan kepada data gurudi yang kita ada itu atas dengan menggunakan kaedah geofizik. Jadi kaedah geofizik ini merupakan satu kaedah yang amat diperlukan juga yang dalam menentukan sesuatu profil atau satu perlapisan tanah yang ada di kawasan berkenaan. Jadi kaedah geofizik ini akan Pak Chu ceritakan di dalam episod yang akan datang, di mana ini akan melibatkan satu kaedah yang betul-betul saintifik dan boleh kita guna pakai di dalam penyiasatan tapak berkenaan. Dan sebagai contoh lagi, kalau sekiranya kita membuat penyiasatan tapak dan tiba-tiba kita menjumpai di bahagian bawahnya ada limestone, sebagai contoh limestone. Jadi kita tahu bahawa limestone atau batu kapur ini memberi satu permasalahan, banyak permasalahan yang timbul disebabkan oleh limestone ini, sebagaimana yang Pak Chu cerita dalam video-video yang lepas, di mana limestone kalau berada di bawah permukaan bumi, dia akan berlakunya proses dissolution atau proses pelarutan dan akan meninggalkan satu lohong ataupun ruang yang ada di bawah permukaan bumi. Jadi kalau lohong terbesar disebabkan oleh kadar pelarutan yang ada di dalam di kawasan limestone atau kawasan batu kapur itu, maka lama-kelamaan dia akan memberi kesan kepada kawasan berkenaan, terutama sekali kalau setelah dibina satu pembangunan yang agak mantap di atasnya dan tiba-tiba akan berlaku sinkhole dan seumpamanya. Inilah yang fenomena yang sering berlaku di kawasan limestone. Tetapi kalau sekiranya kawasan berkenaan kita jumpa adanya granite dan sebagainya, itu tidak menjadi satu permasalahan yang besar kepada dari segi kejuruteraan. Jadi yang pentingnya kita sebagai seorang geologis ataupun sebagai geologis yang terlibat dengan site investigation atau penyiasatan tapak ini, memberikan satu data ataupun maklumat yang terbaik untuk jurutera membuat reka bentuk sebagaimana data yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau data tanpa data yang lengkap dan tanpa data yang lengkap, maka dia akan memberi kesusahan kepada jurutera untuk membuat reka bentuk yang sewajarnya. Jadi kita tahu bahawa jurutera mesti membuat satu desain atau reka bentuk yang selamat dan juga yang optimum dari segi cost dan sebagainya. Itulah jadi daripada data yang kita perolehi dan kita beri kepada mereka, jadi akan memberi satu nilai tambah yang baik kepada sesuatu pembangunan. Jadi kita sebagai geologis mestilah bertanggungjawab atas apa yang kita laksanakan ataupun kita berikan di dalam sesuatu penyiasatan tapak. Jadi jangan adalah unsur-unsur penipuan dan sebagainya, kerana ini akan memberi satu impak yang tidak baik kepada pembangunan. Jadi mungkin perkara berkenaan akan tidak berlaku secara segera dan mungkin dalam jangka masa panjang akan berlaku fenomena yang tak seharusnya berlaku. Jadi inilah yang Pak Chu cuba sampai kepada kali ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan memberi satu impak atau satu dimensi baru kepada geologis dan juga kepada jurutera. Jadi itu sajalah daripada Pak Chu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara.